Sabah diumumkan sebagai negeri dengan penarafan kewangan AAA, tahap tertinggi yang kononnya melambangkan kestabilan, keyakinan pelabur, dan juga kekuatan fiskal. Tetapi persoalannya, apa gunanya angka AAA itu? kononnya, kalau rakyat masih hidup dalam kemiskinan, jalan raya yang berlubang, sekolah runtuh, dan hospital kekurangan dokter. Itulah yang dibongkarkan oleh artikel yang bertajuk Penarafan AAA untuk tarik pelabur, tetapi pelabur ke tempat lain, apa gunanya? Artikel ini telah ditulis oleh Daniel John Jambun pada 23 Agustus tahun 2025. Baiklah, dalam konten kali ini kita akan bongkar bagaimana angka di atas kertas digunakan sebagai senjata politik, tetapi gagal menjawab penderitaan rakyat di bawah. Jadi, kalau Anda rasa isu ini menyentuh hati nurani, teruskan bersama saya sebab kita akan selam habis-habisan kontroversi di sebalik kemewahan atas kertas Sabah. Sebelum itu, selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Mari kita tengok fakta dahulu. MARC Ratings mengekalkan penarafan sub-sovereign Sabah pada tahap AAA dengan prospek yang stabil. Kalau kita dengar, memang hebatlah kedengarannya. 6,8 bilion ringgit rizab negeri, hasil 7 bilion ringgit pada tahun 2027 dan lebihan budget. Tetapi rakyat Sabah bertanya, di mana sebenarnya uang itu? Adakah ia sampai ke sekolah-sekolah yang masih reput, hospital yang kekurangan peralatan ataupun jalan-jalan kampung yang tidak siap? Kalau uang ini hanya duduk manis dalam laporan keuangan, ia sama saja dengan kertas kosong. Cantik untuk dipamerkan tetapi tidak berguna untuk rakyat. Lebih menyakitkan hati, Sabah masih kekal sebagai negeri termiskin di Malaysia. Data resmi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia sejak bertahun-tahun menunjukkan kadar kemiskinan Sabah sentiasa paling tinggi. Malah pada tahun 2022 hampir 25% rakyatnya dikategorikan miskin multidimensi. Bayangkan, walaupun ada rizab berbilion ringgit, ramai orang kampung masih lagi terpaksa minum air sungai. Pelajar pula belajar dalam sekolah yang usang. Dan anak-anak muda berhijrah ke Semenanjung karena tiada kerja di tempat sendiri. Inilah paradoks yang paling pahit. Kekayaan negeri tidak pernah turun ke bawah. Lebih membimbangkan, struktur ekonomi Sabah sangatlah rapuh. Artikel ini menekankan 93,1% hasil cukai Sabah datang daripada petroleum dan kelapa sawit. Ini bermakna Sabah bergantung pada harga komoditi dunia. Kalau harga minyak mentah jatuh, pendapatan negeri boleh runtuh dalam sekelip mata sahaja. Puluhan tahun pemimpin Sabah bercakap tentang kepelbagaian ekonomi, industri hiliran minyak dan gas, pemprosesan agro, tenaga boleh diperbaharui, tetapi realitinya semua itu masih lagi tinggal janji politik. Dan sekarang mari kita kupas pula isu yang paling panas. Bayaran interim 600 juta ringgit daripada Putrajaya. Bunyinya besar tetapi hak sebenar Sabah ialah 40% hasil bersih persekutuan di negeri ini yang boleh mencecah berbilion-bilion ringgit setahun di bawah perjanjian Malaysia 1963. Jadi kenapa Sabah masih terima duit sagu hati yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada hak sebenar? Inilah persoalan yang sudah lama dibangkitkan oleh tokoh politik Sabah seperti Datuk Seri Jeffrey Kitingan, malah sebelum ini juga dibicarakan dalam mahkamah. Bagi ramai rakyat, bayaran interim ini bukanlah tanda keadilan, tetapi tanda Sabah masih lagi diperbodohkan dengan gula-gula politik. Sekarang mari kita masuk pula bab paling kontroversi. Bagaimana penafaran AAA ini digunakan dalam politik Sabah? Artikel ini memberi amaran bahwa ada risiko besar pemimpin GRS akan menggunakan angka ini sebagai bahan kempen, seolah-olah ia bukti kemajuan. Tetapi rakyat Sabah bukan lagi rakyat yang bodoh. Rakyat Sabah tahu, kemajuan sebenar bukanlah diukur dengan skor dari MARC, tetapi dengan kualiti hidup mereka. Adakah ada bekalan elektrik stabil di kampung? Adakah ada doktor di klinik pedalaman? Adakah anak-anak boleh belajar dalam keadaan yang selesa? Kalau semua itu masih lagi tiada ataupun gagal, maka AAA ini hanyalah ilusi.
Kita juga perlu tanya, kenapa pelabur luar tidak berpusu-pusu ke Sabah walaupun negeri ini dapat penafaran tertinggi? Jawabannya mudah. Pelabur bukan tengok angka semata-mata. Mereka tengok kestabilan politik, infrastruktur asas, kepastian undang-undang dan juga keberkesanan tadbir urus. Kalau kilang pun susah nak dibina kerana tiada jalan ataupun bekalan elektrik yang tidak konsisten, apa gunanya AAA? Sebab itulah pelabur lebih suka ke Sarawak ataupun Johor kerana mereka nampak visi yang jelas, infrastruktur mantap dan pemimpin yang berani mengambil tindakan konkret. Sekarang mari saya lontarkan satu persoalan kontroversi untuk kita fikir bersama-sama. Adakah penafaran AAA ini ataupun AAA ini sebenarnya digunakan sebagai topeng untuk menutup kelemahan GRS dan kelemahan perjanjian Sabah dengan Putrajaya? Kalau betul Sabah ada 6.8 bilion ringgit dari Rizab, kenapa masih bergantung kepada bayaran interim dari Persekutuan? Kalau betul ekonomi Sabah stabil, kenapa masih bergantung hampir sepenuhnya kepada komoditi mentah tanpa nilai tambah? Dan yang lebih pedih, adakah angka AAA ini cuma jadi alat politik untuk menipu rakyat lagi menjelang PRN 17 nanti? Kalau kita kaitkan dengan sejarah, ini bukanlah kali pertama rakyat Sabah diberi ilusi kemajuan. Sejak zaman Tun Mustafa, Haris Saleh, hinggalah era Musa Aman, angka ekonomi negeri selalu dicanang, tetapi realiti rakyat tidak pernah berubah jauh. Laporan Bank Dunia pada tahun 2010 pun sudah menyatakan Sabah sebagai negeri paling miskin, walaupun kaya dengan minyak dan gas. Hari ini, lebih sedekad kemudian, cerita masih sama. Jadi adakah kita sedang terperangkap dalam lingkaran yang tidak berkesudahan? Kontroversinya di sini memang jelas. Kerajaan boleh dapat markah penuh daripada agensi penarafan, tetapi kosong di mata rakyat. Jika Sabah benar-benar mahu keluar daripada perangkap ini, ia memerlukan 3 perkara besar. Yang pertama, keadilan pembahagian hasil minyak dan gas. Yang kedua, pelaburan berorientasikan rakyat. Dan yang terakhir, keberanian politik untuk melaksanakan kepelbagaian industri. Tanpa semua ini, kawan-kawan, AAA ini akan kekal sekadar hiasan di laporan rasmi dan bukanlah penyelesaian kepada penderitaan rakyat. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin tanya Anda, adakah Anda percaya bahawa angka AAA ini ataupun AAA ini adalah tanda kemajuan sebenar ataupun hanya ilusi politik untuk menipu rakyat Sabah? Dan lebih penting, sampai bila Sabah harus terus berbangga dengan angka di kertas, sedangkan rakyatnya masih lagi menanggung derita? Inilah persoalan yang saya tinggalkan untuk kita sama-sama berfikir. Jangan lupa untuk tinggalkan komen sebab saya yakin ramai antara Anda ada pandangan berani tentang isu ini. Terima kasih kerana telah menonton. Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda, tekan butang like dan share supaya lebih ramai sedar tentang realiti di Sabah. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya di mana kita akan terus bongkar kisah-kisah kontroversi, politik, dan juga ekonomi tanah air. Ingat kawan-kawan, jangan biarkan angka di atas kertas menutup mata kita daripada realiti di lapangan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih semua.